Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran yang kedua. Tajuk ini saya pecahkan kepada beberapa siri, kepada beberapa bahagian. Ini adalah bahagian yang kedua. Tajuk pelajaran yang keenam, generasi unggul. Tajuk ini kita pernah bincangkan dalam kelas sebelum ni. Jadi video ini adalah sebagai ulang kaji. Tajuk ini, generasi unggul. Dalam siri yang lepas, bahagian yang lepas, di bahagian yang pertama, kita telah berbincangkan tentang ayat daripada surah At-Taubah ayat 9. Surah Taubah ayat ke-100. Yang mana kita dah pun membincangkan tentang generasi yang Allah sebut dalam ayat ini, yang Allah bagi contoh, inilah generasi unggul, iaitu mereka yang berhijrah dan memberi bantuan. Generasi Muhajirin dan Ansar dalam ayat ni. Dan mereka yang mengikuti kebaikan. Yang ikut kebaikan seperti mana yang Muhajirin dan Ansar buat. Maka tiga kelompok ini Allah kata adalah generasi unggul. Okay, yang mana Allah berikan ganjaran-ganjaran yang baik dan Allah redha dan berikan ganjaran seperti yang Allah kata menyediakan untuk mereka syurga-syurga. Okey. Ini kamu boleh baca dalam muka surat muka surat apa ni? 35. Muka surat 35 dalam buku kamu ni. Kemudian kita juga dah bincangkan tentang sahabat-sahabat yang dijanjikan syurga. Kita juga memahami tentang takrif sahabat, siapakah dia Muhajirin, siapakah dia Ansar, dan pada hari ini, pada kali ini kita akan menyambung lagi tentang tajuk ini khusus untuk melihat pengiktirafan Allah terhadap para sahabat. Ada beberapa yang Allah dah tulis dalam Al-Quran. Yang pertama, macam mana cara Allah mengiktiraf para sahabat? Yang pertama, dalam surah At-Taubah ayat 100. Seperti mana yang kita baca sebelum ni. Allah tulis radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meredai mereka dan mereka pula meredainya. Okey, jadi ini pengiktirafan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala meredai para sahabat seperti mana jelas ditulis sebutir-sebutir dalam ayat ini. Yang kedua, para sahabat dijanjikan dengan kemenangan. Allah berfirman dalam surah Al-Fath ayat 18. Surah Al-Fath. Surah Al-Fath ni pun very interesting sebab ada kaitan juga bermula daripada kisah hijrah baginda daripada Mekah ke Madinah dan akhirnya bagaimana Nabi kembali semula ke Mekah untuk membebaskan Mekah daripada cengkaman kafir Quraisy. Jadi dalam surah Al-Fath ada kisahnya. Ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridai orang yang beriman ketika mereka berjanji taat kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon. Ni ada ayat tadi tu kan. Tahta syajarah, di bawah pohon. Maka dengan itu ternyata dia mengetahui apa yang terkandung dalam hati mereka, lalu dia menurunkan ketenangan kepada mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Allah akan bagi ketenangan dan Allah akan ganjarkan dengan kemenangan yang dekat. Maksudnya setelah dibuat perjanjian kepada Nabi Muhammad SAW di bawah pohon tersebut, maka Allah kata don't worry, Allah akan bagi ketenangan dan Allah akan bagi kemenangan yang dekat. Very soon akan memperoleh kemenangan. Ayat ini adalah ayat
yang mana menceritakan tentang perjanjian Ar-Ridwan, Bai'atul Ridwan, Bai'ah Ar-Ridwan, sumpah setia di bawah pohon Ridwan. Itu. Jadi ada peristiwa dia ketika dipendekkan ceritalah ketika Nabi telah pun berhijrah ke Madinah, lebih kurang dalam 6 tahun setelah berhijrah ke Madinah, Nabi bermimpi untuk kembali semula ke Mekah. Maka Nabi rasa rindu sangat untuk mengerjakan umrah di Mekah. Maka Nabi mengajak para sahabat untuk jom kita buat umrah dekat Mekah. Kan, dekat Kaabah kan. Nak buat umrah, nak ziarah kan. Jadi berapa ramai yang ikut Nabi? 1,400 orang lebih kurang. Ceritanya ada 1,500, 1,400 begitulah. Katakan kita cerita 1,400 orang, ramailah nak ceritanya. Tapi untuk pergi ke umrah ni tidaklah perlu sampai membawa senjata sebab nak pergi umrah bukan nak pergi perang. Okey. Tapi ingat pada waktu ni Mekah di bawah cengkaman pemerintahan kafir Quraisy. Dan Nabi ni keluar, maksudnya pergi keluar daripada Mekah untuk berhijrah di Madinah, nak datang semula ke Mekah. Maksudnya macam sama ada nak bunuh diri, kena perang ataupun buat apa ni. Tapi sebenarnya Nabi nak pergi umrah, bukan nak pergi perang. Jadi datang dengan pakaian umrah, pakai ihram tanpa membawa senjata. Jadi bila nak masuk ke Mekah ni, mereka berhenti di Hudaibiyah. Nak masuk ni, tak boleh masuk sebab Mekah telah pun tutup lah. Orang-orang Islam tak boleh masuk. Jadi nak kena buat rundingan. Jadi bincang, siapa yang kita nak hantar nak berunding ke dengan orang Mekah ni. Jadi kita hantarlah tokoh yang paling dihormati, suaranya lembut, budi bicaranya baik dan dihormati dalam masyarakat Mekah sendiri. Iaitu kita hantar Uthman Al-Affan. Sayyidina Uthman ni lah. Hantarlah Sayyidina Uthman masuk ke Mekah dan berbincang dan untuk berunding. Dan of course lah, bila orang yang dihormati datang, tidaklah dibunuh terus, musuh yang terus dibunuh. Jadi sebab mereka dihormati. Jadi Sayyidina Uthman ni dihormati. Jadi dilayan dan proses perundingan pun berlaku. Masuklah. Tapi orang Islam kat luar lagi. Menunggu. Kata bila nak siap rundingan ni kan. Lama sangat. Sehari, 2 hari. Oleh kerana lama sangat tu, jadi dia ada timbul beberapa prasangka-prasangka lah. Sampai satu kabar angin kepada umat Islam bahawa Sayyidina Uthman telah pun dibunuh. Apa lagi? Jadi orang Islam pada waktu tu rasa sangat sedih, rasa sangat geram, rasa berkobar-kobar. Maka Nabi kata, okey, kita akan lawan. Kan? Dah geram sangat ni, geram sungguh ni, macam mana ni sahabat kita hantar untuk berunding tapi kena bunuh. Ini kabar anginnya. Jadi akhirnya sebelum nak buat sama-sama ni, kena ada kekuatan lah sesama umat Islam. Jadi ramai umat Islam pada waktu itu semuanya berjanji dan membuat sumpah setia kepada Nabi di bawah pohon Ar-Ridwan itu. Maka turunlah ayat ini. Biasanya kalau kita tak ada apa-apa barang dalam keliling kita, tak ada barang untuk pergi berperang, sudah tentu kita berasa sangat takut. Berasa rasa gerun ataupun tak ada apa-apa ni tapi nak kena perang. Jadi takut, geram, gerun. Allah kata apa? Bila saja para sahabat membuat bai'ah, akhirnya rupanya bukan gerun yang datang, bukan ketakutan yang datang, tetapi Allah memberikan ketenangan. Jiwa berasa tenang. Tidaklah berasa hiba, takut, gerun dan sebagainya. Allah bagi ketenangan. Perkataan yang digunakan ialah sakinah. Allah memberikan sakinah. Dan Allah juga menjanjikan kemenangan. Betul pun. Lepas peristiwa itu berlaku perjanjian Hudaibiyah dan akhirnya Mekah dapat dibuka semula, dibebaskan dan akhirnya Rasulullah dan para sahabat kembali menguasai Mekah. Dalam surah Al-Fath ini ada diceritakan bagaimana
peristiwa itu berlangsung. Tetapi apa nak ceritanya? Betul. Apa yang Allah janjikan ketika ini benar-benar berlaku. Maka Mekah dibuka semula setelah orang kafir Quraisy mengkhianati perjanjian Hudaibiyah itu. Jadi betul. Jadi para sahabat dijanjikan dengan kemenangan. Ini pengiktirafan. Kita boleh cakap dia adalah satu pengiktirafan yang Allah berikan kepada para sahabat. Yang ketiga, Allah meningkatkan darajat para sahabat yang membelanjakan harta dan berjuang di jalan Allah. Allah berfirman yang bermaksud dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-10, mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sesudah itu. Dan tiap-tiap satu puak daripada kedua-duanya, Allah menjanjikan balasan yang sebaik-baiknya. Allah mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu kerjakan. Okey? Jadi, para sahabat juga adalah seorang yang sangat pemurah. Apa saja keperluan baginda, keperluan umat Islam pada waktu itu, para sahabat lah orang yang pertama mengeluarkan hartanya untuk tujuan kepentingan umat Islam. Ini Allah telah iktiraf darjat mereka diangkat kerana bukan sekadar beriman, tetapi juga mereka membelanjakan harta yang ada pada mereka untuk berjuang di jalan Allah. Yang keempat, Allah memuji sifat lemah lembut dan kasih sayang sesama mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Fat juga ayat 29, Muhammad ialah Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad ialah Rasulullah dan orang yang bersama-sama dengannya bersikap tegas terhadap orang kafir yang memusuhi Islam, tetapi mereka bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri, sesama umat Islam. Okey? So ini adalah perkara yang mana menjadi pengajaran juga kepada kita, iaitu kita hendaklah berkasih sayang, berlemah lembut sesama umat Islam. Okey, dalam kisah ini Allah cerita tentang apa ayat tadi tu? Bersikap tegas terhadap orang kafir yang memusuhi Islam. Maksudnya dalam konteks kisah ini, orang kafir Quraisy memang memusuhi Islam. Jadi memang dalam waktu perang, waktu yang mana memerlukan ketegasan, maka orang Islam, umat Islam memang bertegas terhadap musuh-musuh Islam yang memusuhi dan memerangi Nabi dan orang Islam. Tapi dalam konteks kita sekarang ni, dalam konteks kita di Malaysia ni, tidaklah sampai kita berperang dengan orang-orang yang bukan Islam. Tak betul. Itu konteksnya kena faham, kena beza. Tapi yang paling penting dalam kisah ini juga adalah tentang kasih sayang dan belas kasihan sesama umat Islam. Dan juga umat-umat yang tidak memusuhi Muslim, umat Islam. Baik. Itu saja. Kita jumpa lagi selepas ini dalam siaran yang akan datang. Okey. Lepas ni kita akan terus buat penutup dalam pengajaran ayat yang akhir. Okey. Sampai di sini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.